Assalamualaikum dan selamat malam pada hadirin hadiran sekalian. Okey, saya nak double check dulu sebelum saya memulakan majlis kita malam ni. Adakah suara saya clear, tuan-tuan? Boleh komen tak? Suara dan visual clear tak? Clear. Siti Razia, kawan saya daripada Johor. Andy, clear. Okey, alhamdulillah. Selamat malam, tuan-tuan. Mesti terkejut hari ni kan? Tiba-tiba moderator ataupun MC bertukar orang. Betul tak betul? Okey. Tapi tak apalah, saya anggap hari ini kita menggalas tanggungjawab. Kita boleh bercerita kepada sesiapa yang kita nak bercerita. Okey. Selamat datang hari ini, tuan-tuan. Okey, ke sesi kita hari ini seperti di skrin kita sekarang. Okey, tajuk live Zoom kita malam ini terkesan dengan pandemik COVID-19, teknik jana income secara senang dan bijak. Okey. Sebelum kita memulakan, okey, izinkan saya perkenalkan diri saya. Okey, saya Syarif Sharif, okey, bertindak sebagai moderator malam ini ataupun MC. Okey, sebelum saya perkenalkan kepada speaker kita ataupun main trainer kita dalam community staking community ini. Okey. Sebelum kita memulakan ataupun kita meneruskan majlis kita mulakan dengan umul kitab, tuan-tuan. Okey, pada yang beragama Islam, okey, boleh kita baca umul kitab sama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Okey. So hari ni, okey, berapa orang dah ni? Okey, 65 orang. Okey, selamat datang. Hari ni ada tak lagi kawan-kawan kita yang on the way nak masuk? Sempat lagi ni, tuan-tuan. Okey, sempat lagi ni untuk kita hantar invitation sekali lagi. Kita remind dia, mungkin dia terlupa. Okey, ajak ramai-ramai sebab bagi saya hari ni situasi yang membuatkan kita di sini, betul tak betul? Situasi dan hot button. Saya selalu cakap hot button. Saya dulu pun hari pertama saya datang kat sini pun sebab saya ada hot button. Saya ada sebab yang kuat untuk mencari peluang. Dan saya jumpa peluang ini, okey, dan hari ini community staking bertanggungjawab untuk sampaikan pada tuan-tuan hari ini. Mungkin ada di kalangan kita ni totally new, baru, okey. Ada yang dah bermula tapi masih belum cukup lagi kefahaman, masih belum mantap lagi pengetahuan, betul tak betul? Okey, so hari ini kita sampailah ke sesi pembelajaran kita malam ni. Boleh kita panggil kelas lah, senang cerita. Okey. Bagi saya senang. Okey. Kejayaan, okey, akan berlaku pada mereka yang awal, tuan-tuan. Kejayaan akan berlaku pada mereka yang bermula sebelum orang lain mula, tuan-tuan. Betul tak betul? Setuju tak setuju? Pasti ramai yang setuju dengan statement itu. Okay, jangan bila dah ramai buat nanti Brad Sili ni, Everest ni nanti baru kita nak buat. Betul tak betul? Padahal kita register lama dah. Contoh-contoh kan? So hari ni kita akan tunjuk teknik hari ni berdepan dengan situasi yang sangat besar bagi saya. Betul tak? Situasi yang sangat besar. Pandemik. Pandemik ni bagi saya, bila saya belajar perkataan tu pandemik, dulu kita tak tahu pandemik. Bila kita dah dalam pandemik, pandemik tu bagi saya satu benda yang besar, tuan-tuan. Yang perlu kita buat preparation. Sebab kalau kita tak buat preparation sekarang, okay, saya rasa later lagi akan worse. Sebab kalau tuan-tuan tengok dekat invitation dalam WhatsApp tu, okey, saya menceritakan tentang economic recession. Nampak tak? Recession pun bagi saya perkataan tu tak barulah. Saya faham sebelum ni banyak recession dah pernah berlaku. Tapi berlaku time kita sekarang, apa yang kita alami sekarang, recession ni pula selalunya dia takkan dalam short term, dia akan lama. So that's why kita masih di fasa awal recession ini, kemelesetan ekonomi. Horror tak dengar, tuan-tuan? Kemelesetan ekonomi. Kalau kita kaya macam mana pun sekalipun, masa recession tu, pasti kita akan terimpak, tuan-tuan. So bagi saya hari ni, kita fokus 100%. Okay. Sesi hari ni inilah dia. Okay. Saya akan pergi ke next slide untuk memperkenalkan kepada seseorang yang bagi saya layak mengajar kita, tuan-tuan. Layak mengajar kita dan dia sangat berpengetahuan luas dalam nature of business kita sekarang. Kita tahu tak nature of business kita sekarang apa sebenarnya? Crypto exchanger, betul tak?
crypto exchanger, cryptopreneur. Kita nak bina career di sini tuan-tuan. Tapi bukanlah kalau tuan-tuan masih bekerja, masih berniaga, tak adalah saya suruh tinggal platform income pertama tuan, career tuan-tuan yang pertama tu. Okey, dekat sini kita boleh buat fleksibel. Kita boleh buat di mana bila kita suka, betul tak? Kita boleh buat di mana kita suka, tapi dia sangat relevan sebab apa? Dengan keadaan kita sekarang ni work from home. Tuan-tuan faham tak? So that's why kita buat Zoom meeting ni sebab kita tak boleh keluar. Tambah-tambah baru 2-3 hari ni government announce PKP diketatkan, PKPD, betul tak? So kita have no choice. Kita perlu stay at home. Tapi janganlah stay at home tu tanpa berbuat apa-apa tuan-tuan. Nak mengharap bantuan orang lain, betul tak? Bantuan government, bantuan makhluk. Kita sebenarnya boleh buat, kita boleh independently, tuan-tuan. Betul tak betul? Okey. So hari ni kita pergi ke, sebelum saya mempersilakan okey, kita punya speaker malam ini, okey, izinkan saya buat sedikit sneak preview, ringkasan tentang background dia. Nampak tak? Kenal tak? Siapa-siapa yang pernah kenal si handsome ini, betul tak betul? Okey? Okey. So hari ni, okey, dia dikenali sebagai Master Shah. Senang cerita. Nama manja dia. Kami di community ni kebanyakan boleh jadi boleh katakan belajar daripada dia lah, senang cerita. Sebab dia dulu nampak ni, dia punya experience. First, dia dah berpengetahuan luas, okey, dalam network marketing industry, okey, lebih 15 tahun, tuan-tuan. Okey. Bagi saya bukan orang yang sebarang orang lah, betul tak? And then dia pula selepas itu dia involved dalam expert in trader, both in forex and cryptocurrency. Maknanya dia sempat experience dalam forex. Kemudian economic transition tu, money trend tu bertukar. Dia sempat merasai nikmat cryptocurrency. Okey, dan dia adalah seorang speaker dan trainer juga dalam dunia network marketing. Okey, dah train lebih kurang 100 of entrepreneurs. Dan saya pun kagum dengan visi dan misi beliau sekarang. Dia ingin melahirkan seramai yang boleh, okay, dalam dunia kripto sebagai cryptopreneur, crypto consultant, okay, yang berpendapatan 10,000 ke atas sebulan. High income maknanya. Sebab dia layak tuan-tuan, dia layak. Kita nak belajar antara anak murid dengan cikgu, siapa cari siapa? Cikgu perlu cari anak murid tuan-tuan. Hari ini dengarlah daripada dia sendiri. Okay, selain itu dia adalah founder kepada syarikatnya sekarang. Syarikatnya sekarang yang dinamakan MSK Network Group Sdn Bhd, dan dia sekarang ni stay di Kuala Lumpur. Berdekatanlah dengan komuniti kita. Komuniti kita basically leaders kita semuanya di area Lembah Kelang tuan-tuan. Okey. So okey, tanpa membuang masa. Okey, dah sampai timing dia. Okey. Saya mempersilakan Master Shah. Bagi tepukan pada dia tuan-tuan. Alright. Okey, terima kasih kepada MC kita pada malam ini, Tuan Syahril. Assalamualaikum dan semangat pagi tuan-tuan. Apa khabar semua? So boleh tak tuan-tuan respon dekat saya? Okey, dekat bahagian chat, bagaimana? Suara saya jelas ataupun tidak? Dan boleh tak tuan kongsikan dengan saya? Tuan-tuan semua bersiaran daripada mana? Boleh tak saya nak tahu tuan-tuan bersiaran daripada mana? Sebab kita ada 72 orang. Okey, jelas daripada mana? Boleh kongsikan daripada saya. Oh, Farina daripada Melaka. Evelyn daripada Shah Alam. Wah, Alu Gajah. Okey. Wah, dari Selangor jelas. Dari Beluran. Okey. Dari Batu Cave. Daripada JB. Okey. Daripada Kuching. Melaka. Terengganu. Nasi daging boh. Lama tak pergi jalan-jalan satu. Wah. Malam ni nampaknya kita ada wakil ramailah. Okey, daripada seluruh Malaysia. Sebab kita nak Kelantan bosku. Okey. So tahniah untuk semua yang hadir, okey, pada malam ini. So saya doakan semua yang join Zoom kita pada malam ini dimurahkan rezeki, okey, diberikan kemewahan yang berpanjangan, okey, emosi yang stabil, dan paling penting kita sentiasa disayangi dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Okey, ramai orang baru Okey. Baik. Alright. So kita dah masuk bulan ke berapa ni Bulan 7 dah. Sebelum-sebelum ni kita dah banyak dah buat
majlis ilmu. Okey, kita bermula sejak Mac yang lalu kita buat. Masa kita dah start dah, okey, dan kita tengok kita punya situasi sekarang. Wah, hari ni macam di kawasan saya kategori PKPD. Diperketatkan lagi. Diperketatkan lagi So kalau tuan-tuan di kawasan yang di PKPD tu kena strong kena kuat kita kena positif. Jangan positif COVID pula. Kita punya minda mesti aura kita mesti positif. Okey tak okey? Boleh tak komen? Yes or yes? Okey, sebelum tu saya nak minta tuan-tuan yang ada dekat rumah, okey, yang buka kamera ke tak buka kamera ke, saya nak tuan-tuan untuk kata-kata semangat. Boleh tak bila saya cakap semangat pagi, semangat pagi, tuan-tuan jawab apa khabar? Okey, saya cakap apa khabar, tuan-tuan cakap luar biasa, hebat. Boleh tak tuan-tuan? Saya nak tuan-tuan yang ada dekat rumah tu biar terperanjat tengok, apa hal ni? Boleh tak boleh? Kalau boleh komen boleh tuan-tuan. Saya nak tahu dulu. Okey tak? Kita nak ambil semangat Alright, sebelum kita bermula. Okey, boleh Alright, so saya akan mutekan semua supaya kita tak mengganggu kawan rakan-rakan yang lain untuk kita punya sesi pada malam ini. Okey. Okey boleh Alright, okey. Ready? Okey. Apa khabar semua? Luar biasa, hebat. Okey, terima kasih. Okey. Ready Kita start Alright, okey, jom kita mula. Ada suara-suara je. Okey, tak ada Sekejap saya check dulu. Ada lagi tak? Ada lah yang masih onkan dia punya mic. Mute. Okey, sekejap So minta yang co-host tadi, kalau nampak orang tu dia onkan mic dia, minta tolong mutekan dulu Okey, kita punya gerakan ni dikenali sebagai staking community. Kita punya team, kita bergerak secara berkumpulan, untuk kita sebarkan ilmu. Okey, ilmu tentang apa? Tentang teknologi-teknologi yang terbaru, terkini masa kini. Okey, yang terhangat di pasaran lah. Okey, iaitu cryptocurrency, mata wang digital. Okey, sekejap lagi saya akan kupas lebih lanjut tentang apa itu aset digital. Okey, dan sekarang saya nak bawa dengan tuan-tuan, saya percaya, saya percaya semua yang ada dalam ini 100% lah, 100% saya rasa semua terkesan dengan situasi sekarang. Okey, situasi sekarang. Apa situasi sekarang tuan-tuan? Okey, iaitu kita dilanda pandemik. Pandemik COVID-19. Host kena mute ke? Diam terus. Dengar suara saya Okey Okey. So, kita sekarang dilanda pandemik coronavirus, satu virus yang tak nampak, yang kita tak boleh pegang, tetapi dia punya bisa dia sangat dahsyat. Dia mampu meruntuhkan ekonomi, menutup kedai-kedai, menutup kita punya bisnes, dan dia membuat kita tertekan, stres. Betul tak tuan-tuan? Saya semua rasanya memang semua terkesan lah. Yang ada bisnes hancur, yang ada kedai makan tak boleh nak buka. Okey. Tak boleh buka tapi orang nak datang tak boleh. Orang hanya order melalui online. Okey, kalau kita sebelum ini kita tak ke arah online, kita based on memang orang datang saja, agak-agak macam mana kita nak absorb dengan situasi sekarang ni. So banyak tertekan lah. Okey, saya percaya banyak lah. Dan kita dalam situasi sekarang ni, kita punya yang paling paling terkesan adalah kita punya pendapatan. Okey, pendapatan. Kalau kita ada simpanan pun, kalau hari-hari, bulan, setiap minggu ataupun setiap bulan income tak ada, tapi setiap hari kita korek, setiap bulan kita korek, agak-agak habis tak? Kalau gunung tu kita tarah hari-hari pun akan roboh, runtuh, licin. Okey. So itulah situasi sekarang. So hari ni saya nak berkongsi dengan tuan-tuan, ada satu peluang, peluang untuk kita bersama-sama menjana pendapatan. Menjana pendapatan dalam dunia era masa kini, iaitu cryptocurrency. Okey, sekarang saya akan tunjuk dulu tuan-tuan,
kita punya era evolution of money kita, duit kita. Dulu kita bermula dengan sistem barter, lepas tu kita bermula dengan metal, okey, bermula dengan emas fizikal, pakai kulit cengkerang tu, tu dulu. Okey, tapi zaman berubah, pergi sampai ke emas, dinar, dirham, kan. Kalau kita tengok cerita P. Ramlee tu, dia pakai macam tu je. Berapa dirham, berapa dinar masa tu kan. Okey, masa mula-mula dulu. Lepas tu dia pergi kepada paper money, fiat money. Yang kita pakai sekarang ni lah, yang ada tulis ringgit Malaysia, yang ada gambar logo tu semua, agung apa semua tu, itu. Lepas tu dia advance lagi. Dia pergi ke credit card, debit card, pakai kad je. Pakai kad je. Betul tak tuan-tuan? Saya rasa semua dah lalui semua ni. Okey, mungkin kita yang baru-baru ni tak sempat lah nak lalui sistem barter semua kan. Kita dah lalui dekat daripada fiat currency. Okey, dan kita ada satu lagi teknologi baru yang menggunakan dipanggil cryptocurrency. Apa itu cryptocurrency tuan-tuan? Dan apa itu digital? Apa itu wallet digital? Di dalam bentuk, so kebanyakannya semua dah ke arah digital marketing. Okey, digital semualah. Semua digital dia sekarang ni. So sekarang kita nak educate orang bagaimana kita nak dapat benefit daripada digital ni, era digital ni. Alright, okey, jom. Sebelum tu mungkin ada orang baru, okey, saya tak naklah terlalu tahu advance, so saya nak terang serba sedikit, okey, kepada orang yang baru, betul-betul baru tentang nak tahu pasal wallet digital ni. Okey, secara ringkasnya dia adalah satu application di dalam kita punya mobile, iaitu smartphone. Okey, smartphone kita ni. Okey, kita boleh download application dan kita boleh menggunakan dia. Di mana sahaja, hujung jari. Kalau kita nak transfer duit pun dalam berapa second je kita dah transfer duit dah. Macam kita nak berbelanja pun, kita nak beli shopping barang apa semua pun sangat mudah. Betul tak? So tak lama lagi, 4 hari lagi, 7 hari bulan 7. Orang gila akan ramai yang akan ambil peluang untuk shopping pada masa itu. Saya cakap siapa yang ambil peluang pada masa itu memang baguslah, sebab apa? Pada masa itu adalah banyak diskaun-diskaun. So kita dalam ekonomi sekarang ni kita kena cari, kita kena shopping time-time diskaun lah. So kita kena ambil peluang tu. Okey. So ini antara jenis-jenis wallet mungkin kita selama ini kita pakai benda tu tapi kita tak tahu pun itu adalah wallet digital. So contoh-contohnya Touch and Go e-wallet, Grab, Maybank to You, Boost, CMB Click, Foodpanda. So ini adalah contoh-contoh wallet yang digital yang dah pesat, okey, yang dah pesat di Malaysia semua. Kita macam saya memang pakailah semua ni. Macam di KL memang selalulah pakai Touch and Go wallet apa semua. Sebab mudah, sebab banyak kedai-kedai semua dah accept. Dia orang tak pakai cash. Cashless saya sekarang. Boleh bayar pakai? Boleh pakai bayar ni? Boleh. So mudahlah. Kalau kita tertinggal beg duit pun kita still boleh belanja. Yang penting kita bawa smartphone. Yang penting ada balance lah. Okey. Alright. So sekarang kita nak tahu pula apa itu aset digital. Apa itu aset digital, kita nak tahu lebih jelas. Okey, lebih jelas. Dulu masa saya bermula pada tahun 2015, orang tak panggil aset digital, orang panggil cryptocurrency. Tapi selepas teliti apa semua, the final dia panggil aset digital. Aset digital, aset yang dalam bentuk digital tak boleh pegang tetapi ada nilai dia tersendiri. Okey, ada nilai tersendiri yang mampu kita boleh tukarlah macam-macam. Okey, lepas ni saya akan pasang satu video. Okey, satu video ini daripada Dr. Muhammad Daud Bakar, di mana dia merupakan pakar lah dalam bidang kewangan digital ni, pasal kewangan Islam apa semua, dia faham tentang teknologi blockchain dan semua. So kita tengok apa dia yang definisi dia pasal aset digital ni. Okey, jom kita layan. Aset digital ada aset kewangan moden pada hari ini yang dipacu oleh teknologi kriptografi dan juga blockchain. Ini menjadikan aset digital, aset kewangan yang selamat, yang boleh diawasi dan juga dipantau dengan baik. Ia merupakan satu aset memberikan ketenangan minda untuk para pelabur menceburinya. Dari segi hukum syariah, ianya patuh syariah kerana ada sistem pendasarnya iaitu kepercayaan, iaitu kebolehpercayaan. Aset ini dapat digunakan sebagai membeli barang-barang ataupun digunakan sebagai pertukaran barang dengan barang. Marilah kita mendalami, memahami ilmu digital asset atau aset kewangan digital secara patuh syariah, secara mampan untuk membagaikan cara pelaburan kita sesuai dengan zaman era pada hari ini. Patuhilah syariah,
dan patuhilah pelaburan yang bijaksana. Itulah definisi daripada Dr. Muhammad Dok Bakar tu. Dia pakarlah. Okey, dia pakarlah. Dia bagi tahu memang kita kena ceburi. Kita kena ceburi aset pelaburan masa kini. Okey, bagaimana kita nak dapat benefit. Sama-sama follow the trend. Okey, naik sama-sama train. Naik sama-sama kapal sekarang. Jangan kita tunggu the next train Alright. Okey. So secara ringkas dia, secara ringkas ni aset digital ni dipanggil cryptocurrency ni dipanggil sebagai digital asset. Okey, dan dia decentralized, tidak berpusat. Okey, tak ada orang yang kawal, no physical, digital. So tak ada negara yang control. Okey, dia menggunakan konsep peer to peer, member user to user, tak ada orang tengah apa semua. Dan dia yang paling penting dia pakai using blockchain technology. Blockchain technology tu sangat canggih lah. Dia ada public ledger dia. Dia ada rekod semua. Dia ada rekod. So di bawah tu antara coin-coin yang top lah, cryptocurrency yang top lah antaranya. Seperti Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Ripple, USDT, itu adalah coin-coin je. Ataupun aset digital yang ada nilai tadi tu. Okey, dekat mana aset-aset digital ni kita simpan? So ini jenis-jenis wallet aset digital yang ada di pasaran, seperti Binance, kita ada Huobi, kita ada Coinomi, kita ada blockchain, kita ada Everest. Okey. So ini ada antara wallet-wallet yang kita pakai lah. Yang kita boleh store. Okey, macam Maybank to You kita boleh simpan ringgit Malaysia. Macam di Binance ni kita ataupun Everest ni kita boleh simpan cryptocurrency. Kita boleh simpan Bitcoin, kita boleh simpan Ethereum. Okey, boleh Alright. So seterusnya kita nak tengok kita boleh nampak dekat luar sana industri-industri yang industri bisnes yang kat luar sana seperti music industry, gaming industry, film industry, direct selling industry. Tuan-tuan boleh tengok dia punya volume. Okey, transaction volume dia 48 bilion, 600 bilion, 100 bilion. Yang paling top, paling banyak sini tuan-tuan boleh nampak direct selling industry. Okey. Network marketing kebanyakannya direct selling industry ni. Diorang jual produk macam-macam lah, servis diorang buat jual. Dan ada satu industri baru yang saya pun masih baru. Okay, saya pun masih baru, saya bermula pada tahun 2015 iaitu cryptocurrency industry. Tapi tuan tengok dia punya volume, nilai dia tuan-tuan mencecah sehingga 7 trilion tuan-tuan. Trilion, bukan bilion lagi, trilion. Masa saya bermula pada 2015 nilai dia masih bilion. Million, bilion dan sekarang dah sampai ke trilion. Itu yang sangat-sangat dahsyat. Okey, dan sekarang bagaimana kita nak make money? Buat duit lah. Itu yang paling kita nak, paling penting kan. Bagaimana kita nak dapat benefit daripada cryptocurrency ni, aset digital ni. So ini antara yang kita boleh dapat benefit lah dalam dunia cryptocurrency ni. So kita boleh beli dan hold. Kita buy, kita beli sesuatu coin tu, aset tu kita simpan, kita tunggu hold lama-lama, mungkin ambil masa 2 tahun 3 tahun, dia tengok harga dia naik, kita jual. Lepas tu kita boleh buat mining. Mining ni satu cara bagaimana kita nak dapat cryptocurrency lah. Dia ada dia proses dia menggunakan super komputer, memerlukan kos yang agak besar juga lah nak set up dia, sebab dia memakai graphic card, macam-macam lah. Okey. Dan satu lagi trading. Trading ni jual beli lah. Jual beli. Kita jual beli. Kita buy masa rendah, lepas tu kita jual. Ini daily. Daily. Okey, dan lagi satu dalam dunia cryptocurrency ni kita boleh dapat benefit daripada staking. Apa itu staking? Sekejap lagi saya cerita lebih detail. Sebab apa? Staking ni lah antara perkara yang paling mudah untuk kita dapat benefit dalam dunia cryptocurrency. Okey tak okey? Boleh faham boleh tak komen dekat sini? Okey ke tak okey? Jelas ataupun tidak? Boleh go for the next. Saya nak tuan-tuan, 74 orang ni respon. Okey. Alright. So sekarang okey, kita nak pergi ke lebih advance sikit, kita nak dapatkan data detail. Okey, detail lah tentang cryptocurrency. So ini adalah tempat rujukan kita tuan-tuan, iaitu dipanggil CoinMarketCap. Okey, tuan-tuan boleh buka dia punya website coinmarketcap.com, tuan-tuan boleh tengok. Okey, tuan-tuan boleh tengok berapa jumlah cryptocurrency yang ada, berapa nilai dia sekarang. Okey, tuan-tuan boleh tengok. Okey, rupa dia macam ni lah. Rupa dia macam ni. So ini data saya ambil pada 30 Jun. Okey, 30 Jun data yang ada dalam CoinMarketCap. Okey, so sekarang kita nak tengok kalau tuan-tuan nampak dekat sini, dekat bahagian atas kiri tu dia ada tulis Cryptos. Cryptos. Okey. 10,718 jenis. Ada 10,000 jenis tuan-tuan, macam-macam. Pelbagai nama. Okey, yang paling top ni tuan-tuan boleh tengok dekat sini. Kita ada Bitcoin, kita ada Ethereum, kita ada Tether, Binance, Cardano. Ini antara paling top lah coin-coin. Dia ada 10,000 jenis.
Dan tuan-tuan boleh tengok dekat sini dia ada exchange. Okey, exchange dekat sini. Exchange ada lebih kurang 384 jenis. Boleh nampak tak saya punya skrin ada yang komen tak tengok tak ke mana. Okey. So boleh tengok dekat share screen saya tu, saya ada tunjuk. Boleh kan, clear kan, nampak kan? Alright. Okey. So kita ada exchange 384. Okey, 384 ni adalah jenis dipanggil money changer lah, money changer lah. Okey, money changer. Yang kita boleh buat pertukaran cryptocurrency. Okey, kalau kita tengok sebelah dia, okey, sebelah dia ada 1.4 trilion punya market capital pada waktu sekarang ni. Pada 30 bulan 1.4 trilion US dollar total untuk 10,000 jenis cryptocurrency yang ada, aset digital yang ada dalam dunia hari ni. So satu jumlah yang sangat-sangat besar lah bagi saya. Saya tak tahulah bagi tuan-tuan 1 trilion USD ni besar ke kecil, tuan-tuan boleh fikir. Okey, dan satu lagi tuan-tuan boleh tengok dekat sini 24 jam volume, 24 hash volume. Volume ni maksud transaksi yang menggunakan cryptocurrency dalam tempoh 24 jam. Banyak ke sikit tuan-tuan? Boleh tak komen? Banyak ke sikit? Okey, transaction dalam satu hari lebih kurang 90 bilion US dollar transaction sehari. Banyak ke sikit? Boleh tak komen dekat bahagian chat? Banyak ke sikit? 90 bilion US dollar. Okey. Banyak. Okey, tahniah. Terima kasih Abang Andy kita. Alright. Okey, so sekarang berlambak banyak. Memang banyak tuan-tuan, memang banyak. Sangat banyak. Okey, sangat banyak nilai tu. 90 bilion tu sangat banyak. Okey, dan sekarang kita nak tengok pula nilai untuk orang jual beli tuan-tuan. Nilai orang jual beli dekat mana orang tu jual beli exchange. Okey, kita tengok top number 1. Dekat mana orang paling banyak jual beli kripto? Dekat platform mana? Dekat bank mana? Contohlah, dekat bank mana kan orang buat. So dekat sini, tuan pergi dekat bahagian exchange, tuan boleh tengok sendiri, tuan klik je. Dekat bahagian exchange atas ni, sebelah cryptocurrency tu exchange, tuan-tuan boleh tengok. Dekat sini dia akan keluar top cryptocurrency spot exchange. Tuan tengok nombor 1 adalah nama dia adalah Binance. Ini antara crypto exchange yang paling top lah. Number 1 lah sekarang. Paling mudah dia, paling top. Okay, number 1. Sebab apa paling number 1? Tuan-tuan boleh tengok dia punya volume tuan-tuan. Dia punya platform satu hari punya transaction 19 bilion US dollar. Sehari punya transaction tuan-tuan. Banyak ke sikit tuan-tuan? Dan tuan-tuan tengok dekat sini dia punya weekly visit lebih kurang 38 juta orang. Akses dia punya website, akses dia punya platform, jual beli. So sangat-sangat banyak tuan-tuan, sangat-sangat ramai pengguna Binance ni. Kalau tuan-tuan masih baru pertama kali dengar, jom kita tengok. Okey, kita tanya Pak Cik Google. Okey, bila Binance ni ditubuhkan? Itu je, senang je. Kita sekarang ni kita hanya tanya Pak Cik Google je, betul tak? Apa yang ada kita just Google saja. Kita tengok, kita search je Binance, dia akan keluar lah. Kalau tuan-tuan tengok yang warna merah ni, saya dah highlightkan dia, 115 juta result, okey, carian yang orang search Binance tu. Berapa ramai dalam tempoh 53 second ada 100 juta carian seluruh dunia. Sebab apa? Dia sangat popular. Dan kalau kita tengok dia punya data kat sini, okey, di mana dia punya headquarters, siapa dia punya founder dan bila dia start. Okey, Binance ni start pada Julai 2017. Kalau tuan-tuan dah ada akaun Binance, tuan-tuan akan nampak dekat dia punya dashboard, dia akan ada banyak nombor 4, iaitu dia dah masuk tahun yang keempat. So banyak, okey, dia buat kontes apa semua untuk tahun yang keempat. So dalam tempoh 4 tahun tuan-tuan, dia cipta nama, dia boleh jadi top number 1. So bukan sekejap lah 4 tahun lah, tapi dalam dunia cryptocurrency ni, dah tahu dalam dunia bisnes ni 4 tahun kita develop memang dahsyat lah. Memang dahsyat lah. Okey, kita punya transaction boleh mencecah bilion US dollar per day. Dan agak-agak berapa pendapatan Binance dalam tempoh satu hari tuan-tuan. So hari ni saya nak kongsi tuan-tuan bagaimana exchange number 1, berapa potensi income dia tuan-tuan hari-hari. Ini based on dia punya trading fees tuan-tuan. Okey. Okey, sekarang kita tengok based on trading fees. Ni Binance punya trading fees.
So ini contoh lah, sebelah kiri ni contoh orang jual beli. Okey, jual beli, dia volume dia 25 BTC dia buat jual beli. Ini saya punya. Okey, lepas tu dekat situ ada makers takers. Charge yang dikenakan kepada penjual dan pembeli. Saya sebagai pengguna Binance sejak tahun 2018, bila saya guna saya kena charge banyak ni. Iaitu 0.075. Setiap kali saya jual, setiap kali saya beli kena charge. So Binance dapat berapa pula? Sebab saya berjual, saya beli dengan orang lain. Orang lain beli saya punya coin, macam tu. Contoh macam tu kan. So setiap kali orang jual beli, Binance akan dapat 0.15% fees. Banyak ke sikit tuan-tuan? 0.15%. Komen sikit, banyak ke sikit tuan-tuan? Banyak ke banyak? 0.15% saja pun belum sampai 1%, tak sampai 0.5, tak sampai 0.2. 0.15 sahaja. Memang kita nampak macam kecil, tapi kalau kita tengok dia punya volume tuan-tuan, kita tengok dia punya volume. Dia punya volume satu hari, ini bukan sebulan, satu hari, 24 jam. Nilai transaction yang berlaku dalam platform dia lebih kurang 19 bilion US dollar. Kita kalikanlah dengan 0.15. Kita tengok berapa pendapatan dia sehari. 29 juta sehari. 29 juta US dollar sehari. Banyak ke banyak tuan-tuan? Agak-agak okey ke tak okey? Kalau kita dapat sikit daripada income dia ni, agak-agak okey ke tak okey? Dan bagaimana dia boleh dapat volume yang seperti ini tuan-tuan? Dan saya percaya kebanyakan semua exchanger yang ada dalam pasaran sekarang 384 tu dia akan ada satu dipanggil affiliate. Referral program dia ada dekat situ. So seperti Binance ini saya tunjuk contoh yang platform yang dah sukses. Okey, platform yang dah sukses dan yang saya pun dah dapat benefit daripada platform yang ni. Cuma bila saya nak promote lagi, orang dah banyak register. Orang dah terkenal, maksud dia kita orang dah terkenal, orang dah register. So susahlah kita nak buat marketing lagi, kita nak buat referral lagi, sangat susahlah. Okey. So dekat sini dia ada invite friend, earn crypto together. Okey, kebanyakan semua exchange ada. Dan hasil pada masa saya register pada 2018 tu, 3/1/2018, saya register dan saya berkongsi saya punya referral link kepada kawan-kawan saya. Ini kawan-kawan rapat je. Kawan-kawan rapat, kawan-kawan WhatsApp saya bagi tahu dia, register ni, ada satu exchanger baru nama dia Binance, nanti kita nak jual beli kita punya kripto mudah. Sebab dia ada application. Masa saya start dulu, mana ada application ni, semua pakai web, pakai laptop nak buka ataupun pakai browser. Tak ada lagi. Tapi Binance start dengan ada application. Itu yang dia boleh menarik ramai-ramai user untuk menggunakan, mendaftar dengan dia. So dalam perjalanan tu saya register lah, adalah 45 orang yang register menggunakan saya punya referral link. Tak ramai, 45 orang. Okey, dalam tempoh 3 tahun itu. Dan ada 29 orang yang memandai-mandai buat jual beli. Memandai-mandai buat jual beli, trading. Okey, saya tak ajar pun yang 29 orang ni, dia orang yang pandai sendiri. Dan bila dia buat jual beli, apa yang saya dapat adalah saya dapat trading commission. Trading commission saya dapat 20% daripada fees yang dia orang dapat. So saya dapat lebih kurang 1.14 BTC, tuan-tuan. Ni. Saya dapat 1.14 hasil 29 orang ni jual beli. Okey tak okey tuan-tuan? Best ke tak best? Agak-agak okey ke tak okey kalau dapat free banyak ni? Tuan-tuan tahu tak berapa nilai dia? Dan kalau tuan nampak dekat situ your ranking. Saya punya ranking dalam dunia lebih kurang 2,600. Ranking yang ke 2,600 untuk referral program ni. Dan kita tengok berapa nilai yang saya dah dapat dari hasil saya berkongsi tanpa sedar je. Saya berkongsi kepada kawan-kawan saya, bukan buat networking gila-gila. Saya hanya buat sharing saja, baik WhatsApp saja. Kita tengok nilai dia tuan-tuan. Okey, nilai dia lebih kurang RM185,000 tuan-tuan. RM185,000. 1.14. Dulu tak ada nilai tuan-tuan, tapi sekarang sangat-sangat bernilai. Dulu kita panggil masa itu emas. Sekarang saya punya tagline masa itu Bitcoin. Sebab apa? Mahal. Betul tak? Sangat bernilai. Alright. So kita boleh tengok dekat sini tuan-tuan. Okey. Saya dapat secara free, gratis. Gratis. Okey. Dan kalau tuan-tuan tengok orang yang betul-betul nampak peluang dekat sini, okey, dia nampak peluang ni masa awal dan dia promote gila-gila. Okey, kalau tuan-tuan nampak dekat sini berapa dia sudah earn. Okey, kita tengok saya zoom. Berapa tuan-tuan? 2,419 BTC Bitcoin free yang dia dapat daripada platform Binance. Banyak ke? Banyak tuan-tuan. Sangat banyak tuan-tuan.
Ini dia dapat free tuan-tuan. Saya pun tak tahu berapa ramai yang dia register. Start 2017 tu, dia agak-agak dia register gila-gila. Dan kalau tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan ada akaun Binance ni, tuan-tuan boleh tengok. Dia punya ID ni, rasanya setiap hari kot bertambah 1 ke 2 Bitcoin. Okay. Kalau kita tengok macam ni 30 hari bulan. Okay, kita tengok hari ni berapa referral yang bertambah daripada dia punya hasil dia punya sharing je. So sangat luar biasa lah. Sekarang 2,568 dia punya referral. Dan kita tengok berapa nilai dia tuan-tuan. Okey, kita tengok berapa nilai dia hari ni. Tengok 392 juta tuan-tuan. Bukan sikit. Banyak. Betul tak tuan-tuan? 392 juta ringgit. Itulah sebab apa? Dia bermula dengan bagaimana Binance ni boleh sukses. Dia buat referral program lah. Dia buat referral program. Dia ramaikan. So lebih ramai orang menggunakan, lebih banyak dapat benefit. So apa yang tugas kita kalau sebagai user ni, kita promote sajalah platform tu. Tapi dekat sini, dalam Binance kita nak promote, dah ramai orang promote. Okay? Dah ramai orang promote dan susah dah nak closing lah. Sebab bila kita cerita, aku dah ada lah Binance, aku dah register lah Binance. So kita punya potensi untuk dapatkan new referral daripada kita punya link agak susah lah. Okay, saya percaya kalau tuan-tuan tengok dekat YouTube, tengok dekat TikTok, memang ramai dah. Kat Facebook semua memang ramai yang bercerita tentang Binance ni. Tapi nak tak kalau saya ada satu platform, satu platform di mana dia lebih kurang macam Binance tetapi dia masih baru. Dan potensi dia lebih kurang macam Binance. Yang penting tak ramai lagi yang tahulah. Nak tak? Are you ready tak? Are you ready tak nak saya berkongsi satu peluang exchanger yang dia lebih kurang macam Binance tetapi dia masih baru, dan kita antara orang-orang yang terawal yang boleh kejar untuk referral ni. So kita nak jadi macam orang yang boleh dapat 2,000 Bitcoin tu. So peluang kita sangat-sangat besar dan tak ramai lagi. Boleh tak komen? Are you ready? Kalau kita ada berapa orang Kita ada 73 orang. Saya nak 50 ready. Komen. Saya akan start. Okey. Kongsikan satu peluang yang exchanger yang luar biasa hebat, yang masih baru dan peluang kita untuk buat duit dah. Buat duit lah paling mudah. Okey. Tambah pendapatan dalam dunia pandemik ni. Sebab apa? Mudahnya kita share je link. Okey. Sebab orang pakai telefon. Ready. Okey, terima kasih semua. Cukup tak? Dah cukup belum? 50 ready. Okey, satu orang satu komen. Alright, okey. Sekejap ya. Alright. Okey, ini. Okey, so ready semua Okey, jom. Saya akan perkenalkan satu exchanger ni. Exchanger baru ni. So tuan-tuan, tuan-tuan cuba fokus Cuba fokus. Dekat sinilah peluang kita, lubuk emas kita tuan-tuan. Saya dah tahu awal, saya tahu awal pasal Binance tetapi saya tak fokus, saya tak nampak peluang yang sangat besar dekat situ. Saya tak tahu yang Binance tu adalah lubuk emas. So sekarang bila saya nampak platform yang baru ni, yang saya nak cerita ni, saya nampak dia punya peluang yang lubuk emas dia sangat besar dekat sini. So saya tak nak buang masa dah. So saya nak ramai-ramai untuk kita sama-sama buat benefit dekat sini. Jom kita tonton dia punya teaser sikit. Alright.
Okey, so itulah kita punya platform yang dikenali sebagai Brexley. So itulah exchanger yang saya nak bawa dengan tuan-tuan. Okey, exchanger di mana exchanger yang baru. So potensi dia selebih kurang seperti Binance. Okey, sebab Binance pun ambil masa 4 tahun untuk sukses seperti sekarang. Okey, dan sekarang kita Brexley ni kita ada servis by Everest. Okey, dia punya platform ni. Okey, kita boleh trade, kita boleh earn, kita boleh spend. Tapi sebelum tu kita nak kenali lah. Okey, kita nak kenali siapa yang develop this platform. Kita nak kenal dia punya owner, okey, dia punya company ni. Okey, saya akan terang serba ringkas lah, okey, tentang background of company. Okey. So ini dia punya owner, okey, Mr. Srinivas Odati. Dia merupakan founder kepada Everest Technology. So dia memang dah pergi ke global dan dia pun origin daripada India dan dia berkahwin dengan orang Malaysia dan dia start bisnes sudah lama. Okey, dah dekat 18 tahun dia duduk dekat Malaysia. Okey, daripada dan 100,000 dia punya happy user apa semua dan daily dia punya setiap hari punya penambahan pun akan bertambah. Okey, dia bermula dengan Om Technology, okey, satu software company, okey, yang dia develop software You and Me, okey. Dan sekarang dia develop dia punya Everest Technology pada tahun 2016. Okey, 2016 pada masa itu dia nampak sebab this Om Technology ni dia adalah pakar dalam bidang software dan pada masa itu dia tengok blockchain teknologi ni sedang hangat, okey, sedang hangat di pasaran, okey, banyak teknologi yang hadir dan dia punya team buat research apa semua, so terlahirlah Everest World. Dalam Everest World itulah banyak dia punya ekosistem, okey. Jom kita tengok dia punya ekosistem. Okey, Everest World punya ekosistem dia bermula dengan Everest Wallet dia, okey, dengan EVR token dia dah develop semua ni dan sekarang yang paling ujung tu adalah exchanger, nama dia Brexley. So itu yang kita nak kembangkan. Sebab this company sudah masuk 4 tahun lah, hampir 4 tahun jugalah company Everest, tapi Brexley baru. Okey, baru setahun. Itu pun dia lancar secara online. Dan kita tengok kita punya founder ni dia pun antara pemenang anugerah leadership, okey, the award for real leaders, okey, dia sebarislah dengan menteri-menteri. Kalau tuan-tuan kenal dia semua, kita punya menteri kewangan pun sama juga. Kita dalam satu event dia pun dapat. So jom kita tengok ini antara video event yang dia dapat lah award. Up next, here's number 23, Masterclass in Digital Commerce Technology. This award goes to You and Me Communication. Please welcome its Chief Executive Officer, Mr. Srinivas Odati. The founder and CEO of You and Me Communication, Mr. Srinivas Odati is a serial entrepreneur and a technology whiz who founded and made successful companies like Om Technologies and You and Me Communication, as well as Global LetChat, just to name a few. Okey, itu antara pencapaian-pencapaian kita punya owner lah. Dan beliau juga untuk token dia juga, iaitu salah satu dia punya ekosistem tadi, ada token, nama dia Everest, EVR, nama singkatan dia. Kalau macam Bitcoin, nama singkatan dia adalah BTC, Ethereum ETH. So untuk EVR ni, nama singkatan dia adalah EVR. Okey, Everest ni EVR. So dia dah lancarkan dia punya token pada 2017 lagi. Okey, kita tengok kita tengok event dia sedikit lah, kita tengok event dia pada 2017. Dia hadiri lebih 1,000 orang di 30 negara. Ini pada 2017. Dia punya token
Okey, itu serba ringkas, dia punya serba sedikit lah, nanti dekat YouTube pun boleh tengok. So dalam kita punya Zoom meeting malam ni, okey, saya punya sahabat, okey, Datuk Kasha, dia ataupun dikenali sebagai DK, Master DK, dia lah yang perkenalkan platform ni dengan saya. Dan dia pada hari kejadian event tu dia ada. So di antara yang terawal lah. Okey, di antara yang terawal yang communicate dengan this company. Okey, kita boleh tengok EVR ni. Okey, EVR ni dia dah listing dalam CoinMarketCap sejak 2017 lagi. Okey, so kita boleh nampak masa ini pun screenshot pada tahun bulan lepas. Okey, bulan Jun. Okey, dan kita tengok sekarang dia punya harga masih rendah lah. Okey, dan company untuk operation company sekarang untuk Everest Technology dia ada di office the Ascent Paradigm Mall. Okey, boleh tengoklah. Kalau tuan-tuan yang berkaitan, kalau tak ada PKP ni kita boleh lawat jugalah. So kita boleh tengoklah office dia. Okey. Alright. So sebelum tu kita tengok ada yang bertanya tentang pasal lesen apa semua registered di Malaysia ni semua bagaimana. Okey, untuk makluman semua yang ada di lesen di Malaysia iaitu Digital Asset Exchange ni hanya 3 sahaja. Okey, yang dapat lesen lah. Kalau kita tengok memang dapat lesen tapi volume dia memang ada yang okey, ada yang tak okey lah. Ini antara 3 yang top lah yang ada lesen. Lesen dia apa? Lesen dia adalah untuk pertukaran daripada kripto jadi fiat, daripada fiat jadi kripto. So itu dia punya kelebihan lah untuk 3. Tapi kalau kita menggunakan 3 exchanger ni, so kita punya rekod-rekod pun akan ada lah dengan bank negara. So kita pun akan dikenakan cukai bila sampai masanya kita akan dikenakan cukai daripada transaction cryptocurrency kita sebab dia melibatkan fiat currency, fiat money kita iaitu legal tender di Malaysia. Okey, dan kita pula kita tak apply lesen apa pun, cuma kita pun dah report dengan bank negara sejak tahun 2017 lagi, bermula dengan kita punya wallet lagi. So tuan-tuan boleh nampak dekat sini Everest Technology Sdn Bhd. So level 23A dia punya alamat. Cuma kita sekarang tengah tunggu green light daripada Security Commission di mana dia nak benarkan user-user yang menggunakan platform Blitzly ni untuk jual beli, trading. Tapi dengan syarat tidak melibatkan fiat money. So untuk platform Blitzly ni 100% crypto, tak ada involve fiat money. Tapi sekejap lagi saya akan tunjuklah kenapa kita punya staking ni semua pakai cryptocurrency, dan pada orang yang baru bagaimana kita nak guide macam mana tuan-tuan semua untuk dapatkan cryptocurrency di pasaran. Dan kita dapat benefit lah. Okay, alright. Okay, so sekarang kita pergi ke the next slide. Kita akan cerita lebih detail tentang exchanger. Tadi serba sedikit tentang company lah. Okay, ni kita akan cerita lebih detail tentang Blitzly. Yang kita nak grab ni. Peluang yang sangat besar, lubuk emas kita sekarang ni. Alright, so dekat sini Blitzly ni dia satu crypto exchange lah yang di-develop oleh Everest Technology tadi. Yang company tadi yang saya dah cerita tadi. So kita nak kita nak beri pendedahan kepada orang-orang baru tentang bagaimana nak belajar jual beli ni dan bagaimana nak dapat benefit. Itu yang paling penting. Bagaimana kita nak dapat benefit dalam dunia crypto exchange ni. Alright, okay. So dekat sini kita ada 3 section iaitu trade, earn dan spend. Okay, kita pergi dekat trade dulu. Ini bagaimana proses-proses lah. Okay, proses yang pertama kita perlu register lah. Register hanya memerlukan email. Lepas tu kita buatlah verification, kita punya password apa semua, setting kita punya security apa semua, settle. Okay, itu saja untuk dia start dia. Dan dekat sini kita boleh nampak dekat sini statistik. Okay, statistik di mana dalam dunia kripto kita punya platform kita baru ada 66 currency. Okay, 66 currency yang dah listed. Kalau kita tengok tadi dekat market tadi, dekat CoinMarketCap ada 10,000 jenis. Kalau dekat Binance pun banyak, lebih 500 ke atas lah coin yang dah ada. Okey, kalau kita tengok nampak dekat sini, okey, bila pada masa saya bermula iaitu pada Februari, okey, Januari Februari, hujung Januari tu saya start, trading volume dalam platform Blitzly ni lebih kurang 98,000 je. Masih kecil tuan-tuan, nak bandingkan dengan Binance pada hari ni tadi 19 bilion. So pada masa itu 98 juta. Okey, 98,000 bukan juta, $98,000 saja. Tetapi hari demi hari, bulan demi bulan, so kita tengok pada bulan lepas volumenya meningkat. Sebab apa? Kita punya user pun dah start dan orang pun di luar pun sudah nampak Binance ni, Blitzly ni sedang membangun apa semua, dah start. Dan pada minggu lepas kita tengok volume dia dah mencecah 1.4 million satu hari tuan-tuan. Okey, 1.4 sebab saya ada yang paling 1.8 saya tak sempat nak screenshot. Okey.
So ini antara yang saya sempat screenshot lah. Okey, volume. Apa sebab exchanger ni yang paling penting adalah trading volume. Bila trading volume besar, ramailah yang akan datang dan ramailah yang akan dapat benefit. Sebab kita punya target tuan-tuan, dekat sini, okey, Bridgely punya target, kita punya volume, kita nak dapat lebih kurang 1 juta sehari. 1 juta kita dah capai tuan-tuan. Sekarang kita nak touch ke 5 juta. Bila kita dah touch 5 juta, kita nak touch ke 20 juta dan 50 juta sehari. Mustahil ataupun tidak tuan-tuan? Boleh, yakin boleh? InsyaAllah boleh. Okey, sebab apa? Dia based on movement, pergerakan. Jika ada pergerakan, jika ada mulut ke mulut sebaran tentang pasal Bridgely ni, pasti akan boleh capai. Okey. Dan ini buat masa ni orang Malaysia belum boleh trade. Kalau dah boleh trade, saya percaya lebih cepat. Sebab apa? Kita akan buat kelas education tentang trading pula. Sekarang kita nak cerita sebab sekarang ni kita dalam pandemik, so kita nak cerita bagaimana kita boleh dapat benefit. Lebih cepatlah, mudah untuk kita dapat duit lah. Okey, dapat benefit. Okey. So ini dia punya expected income daripada trading volume yang tadi tu. Kalau berlaku macam ni, so income company lebih kurang 16 juta US dollar lah setahun. Okey. So sebab dia apa? Daripada fees. Trading fees jika volume tu capai. Macam Binance tadi 29 juta sehari. Yang ini setahun. Sebab apa? Kita masih baru, kita masih baby lah. Alright. Okey, ini adalah income daripada withdrawal. Okey, ada setiap exchanger dia ada dia punya fees, pengeluaran fees, with pengeluaran. So di sini jika berlaku banyak pengeluaran, banyaklah pendapatan company. Alright. So dekat sini kita akan cerita pasal spend pula. Kita ada satu platform iaitu Bridgely ni, satu platform yang kita nak kumpulkan semua user-user ni, jadikan satu one stop solution, one stop center di mana kita boleh gunakan kita punya platform ni untuk kita nak bayar bil, okay, kita nak top up, kita nak book hotel, kita nak beli emas, kita nak gunakan sepenuhnya. So daripada kripto tadi kita nak berbelanja. So jangan kita nak simpannya, kita nak berbelanja juga. Alright. Okay, so kita memerlukan ramai-ramai lagi partnership yang boleh joint venture dengan kita supaya kita punya community boleh berbelanja dengan happy lah, dengan banyaknya platform menggunakan dia punya kripto. So ini adalah target company. Mungkin dekat sini dengan pandemik ni kita target macam ni, tapi dengan waktu pandemik ni mungkin dia punya figure akan berkurang sikit. Sebab apa? Sebab kita target kita boleh capai 10 juta members. Okay, 10 juta members dan kita ada lebih kurang 5% pun dah okey dah, iaitu 500,000 active user dan 50 juta volume trading. So ini adalah pendapatan company jika berlaku trading volume seperti inilah, lebih kurang 51 juta setahun. Okey, daripada trading tadi lah income company. So alright. So dekat sini kita akan cerita pasal earn. Ini yang paling point yang paling penting lah. Dekat mana kita nak dapat benefit, kita nak generate income lah, nak tambah pendapatan kita. Okey. Earn crypto. So jom kita pergi tengok. So yang ini tuan-tuan kena fokus sebab dekat sini kita ada opportunity tuan-tuan. Kita ada business opportunity, berpeluang untuk kita nak tambah pendapatan dekat sini. Hasil daripada staking reward. Okay, staking reward. Macam tadi tuan-tuan nampak tadi kan, buys, mining, trading. Nombor satu, yang lagi satu ada staking. So staking ni antara segmen ataupun tempat yang kita paling mudah untuk kita nak dapat benefit dalam dunia cryptocurrency. Bagi yang kurang pengetahuan ataupun kurang pendedahan pasal cryptocurrency, so tempat yang nak dapat benefit adalah staking ni lah, paling mudah lah. Okay, alright. Okay, so dekat sini, dekat platform kita, dia bagi macam staking ni ibarat seperti macam fixed deposit lah, saving lah, tetapi dalam bentuk kripto. Okay, dalam bentuk kripto. Kita tukar simpanan kita daripada ringgit Malaysia, tukar dalam bentuk kripto dan kita buat staking. Kita buat saving, kita lock dia. Macam kita buat fixed deposit, macam kita contoh ASB, kita buat ASB, kita lock setahun. Lock setahun, kita dapat benefit setahun sekali. So macam ini, apa yang kita boleh dapat benefit sebab di sini kita, kalau tuan-tuan tahu pasal kripto, memang dia punya return sangat-sangat lumayan, sangat-sangat luar biasa. So dekat sini kita boleh dapat up to 5% sebulan. Dan monthly, so setahun lebih kurang 60%. Kalau kita maksimum kita punya kontrak, kita boleh dapat sehingga 90%. Okay, so dekat sini dia boleh start dengan dia ada dia punya amount staking value berapa yang kita nak start, terpulang pada anda semua. Okay, base dia punya tu start dengan $100. Lepas tu dia pergi 25 sebab pada kita buat promotion pada 6 bulan yang awal, kita buka sehingga package yang 25. Tapi kita punya
package kita punya promotion sudah habis. So sekarang kita tak ada dah package kecil. Sebab kalau kita buat fixed deposit dekat bank pun tak dapat dah. Tak dapat. Kau nak simpan RM100 ke RM200 ke RM400, RM500 tak dapat. Sekurang-kurang kalau nak dapat fixed deposit, nak buat fixed deposit sekurang-kurangnya RM5,000 ataupun RM10,000. Betul tak betul? Dan kita akan dapat return. So dekat sini kita boleh maksimum sampai RM100,000 untuk $100,000. Okey, lebih kurang RM400,000 lebih kita simpan dekat sini dan kita akan dapat benefit. Dan di sini dia tidak dia tak menerima fiat money. Iaitu ringgit dia tak terima. Dia hanya menerima stable coin ataupun kripto yang nilai dia stabil. Yang paling top adalah USDT, stable coin USDT. Itu paling top lah. Okey. Sebab dia company hanya ambil coin yang stabil saja sebab risiko untuk company lebih rendah. Macam seperti kita juga lebih rendah untuk kita punya risiko sebab nilai dia tak laju seperti nilai Bitcoin, nilai Ethereum. Okey, alright. So dekat sini kita boleh pilih locking period kita. Okey, kita boleh lock flexible, kita boleh lock 1 bulan, 3 bulan, maksimum 18 bulan. Dan setiap locking period tu dia ada dia punya return. Dividend lah. Okey, dividend. Okey, kalau kita simpan 1 bulan, kita lock 1 bulan, kita dapatlah 1%. Kalau lock 3 bulan dapat 2%. Kalau kita lock setahun kita boleh dapat sehingga lock 18 bulan kita dapat 5% sebulan dan setahun lebih kurang 60%. Maksimum. Okey, kita boleh dapat lock 18 bulan kita dapat 90% lah 18 bulan, 60% setahun lah lebih kurang average. Okey? Boleh ini untuk kita tambahkan kita punya saving lah. Okey, tambahkan kita punya saving. Kita ada simpanan, kita tukar cara simpan saja. Tukar cara simpan. Okey, so kepada orang yang nak dapat benefit daripada networking pula ataupun referral tadi tu, okey, yang ini benefit untuk diri sendiri. Dia simpan dia dapat benefit, dia tak simpan dia tak dapat benefit. Dan lepas ini saya akan cerita tentang bagaimana kita nak dapat benefit bila kita berkongsi peluang yang sama ni kepada kawan-kawan kita. Contoh saya enjoy, saya dapat benefit 5% sebulan dan saya pun berkongsi dengan kawan-kawan saya, dia dapat benefit, dia happy, saya pun happy. Sebab apa? Saya akan ada commission. Okey, akan ada commission yang company allocate untuk dia punya affiliate. Seperti Binance tadi, dia ada allocate untuk this platform. Bagaimana dia nak kembangkan dia punya community, bagaimana dia nak bagi benefit kepada early bird members, orang-orang yang terawal ni, apa yang dia boleh bagi. Okey, sebagai investor ataupun penyimpan dia akan dapat 5% lah sebulan. Dan saya akan tunjuk bagaimana kalau kita nak buat networking, nak buat bisnes, kalau kita nak dapat income lah. Okey, hasil berkongsi. Cara mudah je, share je. Okey, kita ada referral commission up to 5%. 5% lah. Referral commission dia 5% dia bagi daripada berapa yang kita perkenalkan, orang tu berminat, kita dapat 5%. So kita ada group commission, kita ada part-sub commission dan kita ada reward dekat sini. Carry reward dekat sini. Okey, so kita tengok dekat sini untuk referral commission sangat simple je, sangat mudah je, 5% je. Okey, 5% kita dapatlah 100 dapat $5. Okey, 10,000 dapat 500. Okey, untuk group commission pula, so untuk group commission ni sebab dia bagi besar juga, okey, bagi besar juga. So di sini dia ada syarat-syarat dia. Kalau kita betul-betul serius nak buat bisnes dekat sini, kita perlu ada modal lah. Kita perlu ada modal serendah $250. Lebih kurang RM1,000 lah. Tapi saya bagi tahu saya punya team, bagi tahu saya punya kawan-kawan, bayangkan you buka satu bisnes dan bisnes itu menghasilkan, kau buat kerja tak buat kerja pun bisnes tu menghasilkan 5% sebulan dan selepas 18 bulan kau dapat balik modal kau punya bisnes. Agak-agak okey ke tak okey? So dekat sini kita dah buka kedai tapi ada orang tak ada orang, kita start dah akan dapat 5%. Okey. Tetapi kalau kita buat networking, so dia punya income sangat-sangat luar biasa. Dan kami semua sudah merasainya. Dan dekat sini dia ada ratio sikit untuk dia punya maximum income untuk group income ni, group commission ni dia ada maksimum. Maksimum ni maksud kita sendiri punya staking, kita kena boleh dapat 10 kali ganda sahaja daripada berapa yang kita simpan. Tapi selepas maksimum kita punya income, kalau kita nak dapat lagi kita kena tambah lagi kita punya staking. Okey. Contoh kita staking 250, maksimum kita punya active income adalah 2,500. Kalau kita staking 10,000, active income kita 100,000. Complete lah cukup 100% kita daripada kita punya capital, kita kena tambah lagi, tambah staking lagi. So flow dia cantik lah. Alright, okay, itu untuk group sale punya syarat. Okay, dan kita boleh dapat insentif sehingga 10 level. Tapi by level lah kita punya
package. Okay, alright. So dekat sini kita boleh capai ataupun boleh buka kita punya group commission ni sehingga 10 level ni, dia ada dua cara. Satu, melalui kita punya own staking, sendiri punya simpanan. Okay, based on berapa package. Kalau package yang 250, okay, package yang 250 ni, dia hanya layak satu level saja. Level yang pertama iaitu direct sponsor dia saja. Tapi dia dapat 2.4% daripada berapa sale. Okay. Berapa sale yang dia dapat, 2.4%. Okey, kalau kita tengok kalau package 500 dia akan dapat 2 level. Okey tuan-tuan, dia akan dapat 2 level ataupun group sale berlaku dekat situ. Contohlah dia masuk 250, group sale dia berlaku sampai 25,000. Automatic sistem akan buka sampai level 3. Dia sebab dia based on sale dekat sini. Dia punya commission up to 10 level tu antara kita staking ataupun group sale berlaku. So dekat sini lebih besar kita punya group sale, lebih banyaklah kita punya benefit sehingga level ni. Dan tuan-tuan boleh nampak dekat sini, bila capai level 2 25,000 ni kita boleh dapat reward tuan-tuan. Reward commission, extra gift dari company lah. Okay, dekat sini kita ada carrier jugalah. Kita ada carrier, kalau kita bila capai satu reward tu atau capai satu amount tu, dia akan masuk dalam kiraan kita punya carrier. Okay, kiraan kita punya carrier. So dekat sini tuan-tuan boleh pilih lah, kalau betul-betul aktif, tuan-tuan staking lah berapa yang mampu, maksimum yang mungkin. Sebab apa, dekat sini kalau kita staking besar pun kita still akan dapat 5% sebulan. Alright. Okay. So ini adalah kita punya tangga kita punya carrier. So kita bermula dengan tangga 1, tangga 2, tangga 3. So dia ada dia punya volume. Okay, untuk kita dapat reward. Okay, untuk kita dapat reward. Ini untuk dapat reward lah. Okay, untuk buka level hanya buy sale saja. Okay. Dekat sini dia dapat reward sampai dapat rumah pun ada. Sekejap lagi saya akan tunjuk. So syarat-syarat untuk capai carrier ni, dia ada dia punya rules. Okay, rules ni sebab di sini kita kena buat kita punya business. Ibarat kita punya business dan kita kena ada kita punya teamwork. Kena ada tulang belakang kita. Kalau kita buat kerja seorang-seorang agak-agak penat ataupun tidak, okay, sangat penat. Tapi kalau kita buat kerja berkumpulan, pasti kita akan dapat hasil yang sangat-sangat luar biasa. Contohlah, kalau saya seorang, saya ada masa satu hari 24 jam. Tapi kalau saya buat sharing, saya ambil lah dalam tempoh 10 jam tu. 10 jam sehari, saya buat sharing tentang platform ni, Bridgely ni. Tapi kalau saya ada 10 orang, satu hari saya dah ada berapa ratus jam? Saya dah ada 100 jam tuan-tuan. Untuk bercerita pasal Bridgely ni. Kalau saya ada 1,000 orang, satu hari ada berapa? Ada 1,000 jam yang orang bercerita pasal Bridgely ni. So itu yang akan membuatkan kita punya platform ni makin besar. Itu yang diperlukan, community ataupun team. Teamwork, okay, teamwork. Together we are strong. So tuan-tuan boleh tengok dekat sini okay, apa syarat-syarat dia. Tuan-tuan boleh tengoklah. Nanti boleh rujuk juga dengan tuan-tuan punya introducer untuk lebih detail. So dia ada syarat-syarat dia. Sekurang-kurangnya kita ada 4 line lah, 4 group lah. Okay. Dan dekat sini sekejap Alright. Okay. Okay. Lepas itu kita ada carrier level 5 dengan sehingga 8 lah. So yang dekat sini yang kita boleh capai sehingga kita boleh dapat kereta, kita boleh dapat rumah, kereta mewah, apa semua kita akan dapat. So ini reward daripada company. Jika berlaku sale lah. Sebab saya nampak dekat sini, bila kita punya team start berkembang, automatik semua ni akan dapat. Tapi kita kena pastikan sekurang-kurangnya kita ada 5 ataupun 10. Macam saya cakap, saya bagi tahu dengan saya punya team, sekurang-kurangnya 5, 10. Ataupun macam saya sendiri, saya ada 42 orang direct saya. Dan dalam 42 orang tu saya tak tahu yang mana satu yang betul-betul agresif, aktif. Sebab saya perlukan, untuk saya punya reward ni, saya perlukan 4 ke 5 orang saja yang aktif untuk dapatkan volume. Dan saya hanya jaga, saya hanya develop dan saya kena pastikan 5 orang tulang belakang saya ni, okay, dia buat duit, dia buat income, dia dapat reward, automatik saya pun akan dapat reward. Okay, so boleh faham So kalau kita buat sale dekat sini, okay, kita boleh dapat kereta percuma. Kereta percuma yang bernilai $75,000. So apa perlu kita buat? Hanya group sale 2.5 juta terkumpul, accumulate. Okay, terkumpul 2.5 juta, berlaku daripada 5 group, 5 group direct kita, daripada 5 group lah. Okay, 5 group ke bawah, kita akan dapat kereta brand new Mercedes. Okay,
Dan jika berlaku sale lagi, sale bertambah sebab benda ni snowball. Okey, snowball. Okey, kita akan dapat benefit iaitu kita akan dapat next reward. Okey, the next reward adalah kita punya rumah semi-D kita dapat. Okey, semi-D. Ini adalah pemberian hadiah kepada company, kepada dia punya affiliate marketer. Marketer lah. Yang leader-leader yang buat career dekat sini, marketer ni dia akan dapat benefit. Alright. So sale grup kumpulan lebih kurang 5 juta US dollar. Terhasil daripada 5 level. Jika berlaku lagi grup sale sehingga 10 juta, so company akan bagi reward rumah banglo yang bernilai 2 juta. Okey, lebih kurang 500,000 dolar. So kita punya grup sale lebih kurang 10 juta. Okey, 10 juta. Inilah adalah reward-reward yang kita boleh dapat benefit dekat sini. So alright. So selepas itu kita punya team dan kita company pun akan sediakan facilities kepada orang-orang yang achieve group sale 5 juta ataupun dipanggil vice president ke atas, dia akan boleh diguna pakai dia punya clubhouse. Okey, di mana kita akan ada satu clubhouse di mana kita boleh buat training untuk kita punya team. So macam clubhouse, contoh kita boleh guna facilities, kita nak buat talk ke, kita nak buat closing ke. Okey. So kita ada semua facilities untuk kita punya community. Alright, untuk nak berkembang lah. Alright, so ini satu lagi iaitu pass-up commission. Pass-up commission ni pun sangat menarik, sangat menarik lah. Okey, dekat sini dia akan cari kita punya qualification. Kalau kita tak layak, contohlah saya sponsor A sponsor B sponsor C sponsor D sponsor E. 5 level. Tapi kalau A, B, C dan D tu tak layak, iaitu dia tak ada staking 250 ke atas, dia hanya staking 100 je, dia tak layak pun untuk dapat bonus commission yang itu 2.4, 1%, 0.6, dia akan pass up kepada saya. Okey. So yang ini dia akan cari siapa-siapa dia punya upline ataupun dia punya leaders yang qualified, dia akan dapat benefit. Dia akan pass up, okey. So yang ini dia akan bermula pada 15 Julai. Okey. Alright. So dekat sini apa yang best dan menarik, dividen yang kita simpan sendiri tadi tu daripada ataupun hasil perkongsian kita tadi, kita dapat secara harian. Kalau contoh kita pasif, kita dapat 5% sebulan, dibahagikan dengan 30 hari kita dapat lebih kurang 0.16%. Benefit hari-hari. Macam sekarang pukul 3 pagi, 4 pagi kita dapat email. Bagi tahu berapa kita punya pendapatan hari tu. Daripada kita punya simpanan sendiri dan berapa income daripada kita punya networking. Dekat sini dia ada minimum withdrawal $5, dia ada withdrawal fees $3. So no maximum untuk withdrawal limit. So kita tahu boleh rasai kemanisan dia. Okey. Alright. So ini adalah contoh-contoh kita punya wallet. Okey, siapa-siapa yang dah register dia akan nampak lah ni berapa total simpanan dia dan berapa reward yang dia dapat. Tuan-tuan boleh tengok. So dia punya app sangat cantik lah. Okey. Kita boleh dapat. Bayangkan kita punya tukar macam sini, saya punya klien saya suruh dia tukar simpan daripada simpan ringgit Malaysia tukar jadi kripto, dan kripto ni tukar stablecoin iaitu USDT dan staking dekat sini dia dapat. Dia dapat income harian walaupun dia tak buat kerja ke apa, dia dapat income harian daripada dia punya simpanan. Okey, dan dia gunakan simpanan, return daripada simpanan ni untuk bayar dia punya komitmen. Bayar dia punya bil sewa rumah, sewa kereta, bayar hutang ini, bayar hutang ni, tanpa usik dia punya simpanan. Kalau kita ada simpanan, kita korek setiap bulan bayar apa semua, habis juga. Tapi di sini, dia settlekan dia punya komitmen dengan dia punya saving. Saving tak usik, pokok bunga yang datang, buah yang gugur tu, guna untuk perbelanjaan. So kita kena bijak lah. Okay, so untuk yang pasif, ini adalah potential dia lah. Ini summary lah. Okay. Kalau kita simpan $1,000, kita dapatlah 5% sebulan $50. Bukan seharian $50. So lebih kurang kalau pecah dengan 30 hari lebih kurang $1 lah sehari, 1.6. Okey, kalau kita simpan 5,000, kita dapatlah lebih kurang $8 sehari. Lebih kurang $250, RM1,000 lah. Kalau kita simpan $10,000, kita dapat lebih kurang $500 dalam $16 sehari lah. RM60-70 jugalah. Kita simpan 40,000, kita dapat 45,000, kita dapat dalam sehari dalam RM60-70 daripada simpanan kita tadi. So kalau kita combine semua capital sampai campur profit kita, inilah daripada 1,000 jadi 1,900, daripada 5,000 jadi 9,500, daripada 10,000 jadi 19,000. Okey, ini untuk pasif. Kalau dia tak nak buat apa-apa, tak nak sharing pun, dia akan tetap akan dapat pasif ni. Alright. Okey, ini untuk orang yang aktif, yang nak buat income aktif. Okey, so 5% kita dapat jadikan. Ini contohlah, kita closing 1,000, kita sharing dengan orang tu, dia berminat,
simpan 1,000, contohlah saya simpan 10,000, you nak simpan apa? Okey, dia simpan 10,000. Kita dapatlah commission daripada company, daripada sister akan bagi 5%. Dapatlah commission one time, one off. Okey, dan di sini potential untuk group sale pula. Okey, group sale potential ini jika berlaku kita punya group sale sehingga kita layak sehingga 5 level. So inilah potensi pendapatan kita sebulan. Lebih kurang 51,000. Okey ke tak okey tuan-tuan? Jika kita boleh kongsikan peluang ini dekat luar sana dan orang ambil benefit iaitu 5% sebulan dan kita dapat benefit 51,000 sebulan. Rasa-rasa banyak benda tak boleh settle. Banyak boleh yang tertunggak-tunggak tu agak-agak boleh settle tak? Yang hutang-hutang ni, hutang-hutang tu. So pasti akan boleh, tapi kena buat kerja lah. Kena buat kerja sharing. Dan dekat sini dia seperti kita buat insurans, kita buat kowei, selagi orang tu dapat benefit, selagi orang tu dalam kontrak, selagi tu kita akan dapat. Dan jika dia maksimum dia punya kontrak iaitu 18 bulan, so kita punya pendapatan pun selama 18 bulan. Kalau tuan-tuan tengok volume ni dekat 1 juta juga. Dan saya percaya dia punya nilai tu setiap hari bertambah, setiap bulan bertambah jika kita aktif. Takkan kita dah buat group sale macam ni kita tak bergerak. Kita akan benda ni akan lebih banyak, okey, duplication dia tu. Alright. So dekat sini apa yang kita buat strategi, contohlah kita bagaimana kita nak ada pendapatan 5 figures sebulan. Okey, 5 figures sebulan. So ini cara dia, iaitu kita kena cari sekurang-kurangnya 25 orang. Ini terpulang pada semua. Ini adalah strategi yang saya bagi kepada saya punya team. Sekurang-kurangnya cari seberapa ramai, okey, mungkin ada 100 orang kita sharing dan 25 orang ni yang simpan 10,000. Okey, 10,000 yang dia ada extra money dia 45,000. So dia simpan dan total sale yang berlaku lebih kurang 250,000 dalam bentuk dolar dan 1.1 juta lah dalam bentuk ringgit. Dan potensi income yang pertama dia akan dapat iaitu referral commission, bonus sponsor 5% off, dia akan dapat lebih kurang 52,000. Dan berapa dia akan dapat setiap bulan iaitu dia dapat bonus unilevel iaitu 2.4. Dia akan dapat lebih kurang 25,000 sebulan. Agak-agak okey tak okey tuan-tuan? Kita cerita mungkin ambil masa 3 bulan ataupun 6 bulan daripada sekarang. Okey, kita buat kerja, kita sharing, dapatlah 25 orang kita punya direct yang simpan. So pendapatan kita pasif sebulan lebih kurang RM25,000. Kalau kita kira 25,200 bahagi 30. So income kita sehari tuan-tuan RM800. Agak-agak okey ke okey tuan-tuan? Komen sikit. Best ke tak best? RM800 sehari. Hasil kita punya kerja lah. Tuan-tuan jangan anggaplah tuan-tuan tidur dapat tak ada. Tuan-tuan kena kerja. Okey, tuan-tuan kena buat, kena kongsi, sharing je. Apa kerja dia? Sharing. Sharing je. Berkongsi saja, mulut ke mulut, WhatsApp ke WhatsApp, share Facebook ke Facebook, kongsi saja. So inilah potensi kita punya pendapatan. Okey tuan-tuan. So jika berlaku 100% tuan-tuan, okey, berlaku 100%, so inilah pendapatan kita tuan-tuan. Kalau 100% berlaku apa yang kita buat, so rancang, ada yang nak 8,000 sehari. So kena kerja kuat lagi. Okey. Alright, so kita boleh tengok dekat sini. Kalau 100% berlaku, inilah pendapatan kita. Katakanlah tak jadi 100% tuan-tuan. Berlaku 50% lah. 50% je yang berlaku, apa yang kita buat, 50% je yang berlaku. So kita dapatlah dalam ekstra 12,000 tuan-tuan. Agak-agak pun banyak benda boleh settle tuan-tuan. Itu yang paling penting. Pasti kita akan dapat satu, okey, freedom ataupun kita dapat rasai. Okey, kalau kita beli barang tu kita tak tengok dah tanda harga. Kita terambil, kita minat ni kita terus. Kita tak tengok harga dah. Okey? Selalu kalau kita pergi kedai makan kita akan tengok sebelah kanan dulu. Sebab apa? Kita tengok harga dia. Tapi saya percayalah bila sampai tahap tuan-tuan bila dah ada pendapatan lebih kurang macam ni, tuan-tuan tak tengok dah itu. Okey? So kalau tak berlaku 50% lah tuan-tuan, berlaku 20% je. So dapat juga ekstra tuan-tuan, ekstra. Okey, ekstra daripada kita punya perkongsian, kita sharing-sharing dapat juga ekstra 5,000. Lepaslah bayar bil telefon, bayar bil Unify, time. Betul tak? Kalau tak berlaku 20%, 10% je lah tuan-tuan. Ekstra 2,000. Agak-agak okey ke tak okey? Ekstra 10%. Iaitu 2,500 setiap bulan hasil kita berkongsi peluang yang ada dalam platform ni. Okey tak okey? Boleh tak komen? Okey ke tak okey? Best ke tak best? Kalau kita boleh berpeluang, kita dapat income seperti ini. Hasil kita punya perkongsian. Sebab dia apa bisnes pun kena ada promotion, kena ada mulut ke mulut. Kalau kita tengok iklan dekat Shopee tu, padahal dia dah terkenal dah pun. Betul tak? Nombor 1 dekat Shopee, tapi dia iklan sebab apa? Dia nak
dia nak pengaruhi, dia nak panggil semua orang supaya berbelanja dekat situ. Bila berlaku sebab berapa banyak dia spend. So sekarang ni company bagi peluang dekat kita untuk kita kembangkan this company dan dia bagi reward tu daripada company bayar iklan, bayar company television apa semua untuk bagi boost, baik dia bagi kepada dia punya tulang belakang, affiliate dia. Yang leader-leader yang terawal, user-user yang betul-betul nak buat duit kat sini. So itulah dia. So sekarang terpulang kepada kita lah. Okey, sebab saya hanya berkongsi peluang dan terpulang kepada kita apa jalan yang kita nak decide lah. Okey, kepada yang dah decide saya ucapkan tahniah. So tuan-tuan kena belajar lagi, teruskan. Okey, teruskan belajar bagaimana kita faham apa itu semua, detail-detail pasal marketing plan apa semua, pasal ilmu sedikit. Kita kena belajar benda tu. Ada ilmu pasti akan ada income. Okey, alright. So keputusan semua di tangan anda semua. Okey, so kita kena pilih. Okey, kita kena buat tindakan. Kalau kita hanya niat saja benda tu tak jadi, tuan-tuan. Okey, kita kena bertindak. Kita kena tekan push start button kita. Alright. So di sini bab kata billionaire ni, Warren Buffett, kalau kita tak jumpa satu method atau satu barang yang kita boleh generate income sewaktu kita tidur, kalau kita tak jumpa benda tu, kita akan bekerja sampai mati ya. So sekarang kita dah jumpa, macam kami semua, kami dah jumpa dekat mana kita nak generate income sewaktu kita tidur. So inilah platform dia. So kita dapat benefit Brexley ni daripada earn crypto ni, kita dapat income waktu kita tidur pun kita dapat benefit. Hasil kita, simpanan kita sendiri dan kita hasil berkongsi. Okey tak okey tuan-tuan? So kita kena grab this opportunity. Dan kita selalu tuan-tuan, kita selalu yang kita miss, terlepas peluang tuan-tuan. Pelbagai banyak bisnes-bisnes dekat luar ni kita banyak terlepas. Okey, terlepas. So kita ada Microsoft, Apple, masa-masa awal-awal dia punya share dulu sangat murah tapi sekarang semua dah bernilai macam mana company Uber, company Grab, okey, Bitcoin, Binance pada 2017. Kita tahu 2018 tapi kita tak nampak peluang, tak ada rezeki dekat situ. Kita terlepas dan sekarang kita ada Brixley. Dan kita tak naklah terlepas peluang lagi. Okey. Yang sama peluang, terlepas peluang dekat platform ni. So kita kena faham bersama-sama. So kita sama-sama belajar dan kita share kita punya affiliate referral link dekat sini. Sebab dia ada referral program, referral reward untuk yang best lah. Okey. Alright. So sekarang kita nak tengok, saya nak tunjuk dengan tuan-tuan kita punya comparison. Comparison daripada Binance dengan Brixley. Tadi dia punya conclusion, dia paling kesimpulan dia. Okey, contoh kita tengok Binance dia ditubuhkan pada 2017. Brixley ditubuhkan pada 2020. So untuk coin pula, Binance ada nama coin dia adalah Binance Coin. Okey, untuk Brixley ada nama coin dia adalah EVR, Everest Coin. Dan kita boleh nampak dekat sini, Binance bermula pada 2017. Okey, harga dia 10% saja tuan-tuan. Okey, tetapi hari ni kalau tuan-tuan boleh tengok dekat Coin Market Cap, harga dia $255 tuan-tuan. Kalau kita beli masa 2017, sekarang kita jual sangat-sangat lumayan. Dulu kita beli 1,000 ataupun beli 10,000 baru $100 lebih kurang. Tapi hari ni ratus ribu je kan. Dan kita boleh tengok Brixley pula dia ada dia punya coin iaitu EVR. Harga 2020 harga 0.08. Tapi 2021 baru-baru ni harga dah mencecah sehingga 0.038. Dah berkurang 1 kosong tuan-tuan. So kita target kita boleh hit lah 10 sen, 20 sen, $1. Mana tahu dalam tempoh 3 tahun, 4 tahun kita boleh jadi seperti Binance. Alhamdulillah lah. So siapa-siapa yang dah beli EVR, so tahniah lah. Okey, beli. Dan kita boleh tengok dekat sini, kat Binance pun ada trading, ada staking, ada mining. Dan dekat Brixley pun ada staking, ada trading, ada lucky draw apa semua. Dan dekat sini, Binance kita boleh tengok fee. Okey, ini yang dah discount. Yang ada diskaun iaitu 0.075, Takers 0.5 dan Brixley pun kalau kita dah diskaun pun kita lebih rendah. Okey, dan kita boleh nampak dekat sini Binance dah 30 juta user lebih. Okey, dan kita baru 450,000 user worldwide global, tapi di Malaysia kita baru tak sampai 3,000 orang lagi. Okey, di Malaysia. So kita worldwide kita dah 450,000. Dan dekat sini ada affiliate yang tadi kita cerita pasal affiliate staking. Yang ini adalah affiliate trading tuan-tuan. Affiliate trading yang saya dapat, okey, daripada macam Binance tadi, saya dapat up to 40% tapi saya dapat 20%. So di Brixley pun ada affiliate up to 61% tuan-tuan. Dan kita boleh nampak daily volume 20 billion. Okey, transaction. Dan di Brixley masih kecil. Paling tinggi dia cecah sampai 1.7 juta
juta volume. So kita masih kecil dan kita masih panjang kita punya perjalanan. Okey. Dan sekarang kita nak tengok kita punya potensi passive income daripada trading commission pula tuan-tuan. Tadi saya tunjuk passive income daripada staking. Sebab staking ni adalah untuk kita bawa user untuk datang kepada kita punya platform. Sebab apa? Bila ada staking tadi tu, dia dapat benefit free 5% tadi, kita akan ajar dia buat trading pula. Daripada benefit yang dia dapat, kita ajar dia buat trading. Trading ni jual beli tuan-tuan. Kita beli coin potential harga rendah, lepas tu kita jual pula harga tinggi tuan-tuan. So kita tengok saya tunjuk potential. Kita punya passive income daripada trading commission je. Okey, kita tengok Alright. So dekat sini kita tengok daily. Kita boleh dapat sehingga 9 level, iaitu yang paling menarik dekat sini, kita punya trading sendiri pun kita dapat cashback. Cashback 15%. Dan dekat situ kita boleh tengok dia punya syarat-syarat dia tuan-tuan. Kalau kita nak makan sehingga 10 level ni, nak dapat 61% ni, kita kena hold ataupun kena pegang, kita kena beli 10,000 EVR dan pegang di dalam wallet kita. Kita akan layak sehingga 10 level. So macam Binance, saya kena ada 500 BNB untuk saya layak 40%. Tapi 500 BNB harga hari ini lebih kurang dekat 200,000 US dollar. Dekat sini 10,000, baru-baru ni harga dalam 400 dolar. So kita kena ada benefit ni. Okey, dan kita tengok potensi tuan-tuan. Potensi tuan-tuan jika kita ada 10,000 user, sebab ini adalah saya punya target saya punya target dalam tempoh 3 atau 4 tahun dari sekarang. Saya bukan nak target bulan depan, tahun depan, saya target dalam 3 atau 4 tahun akan datang. Okey, seperti apa yang saya register dekat Binance. Okey, ada 45 orang pun dapat benefit. Okey, ini saya target sebab saya dah sampai, saya punya network sekarang sampai level 10 dah, dan saya dapat dah ada lebih kurang 1,000 lebih orang di bawah saya punya community. So saya target dalam tempoh 3 tahun ni ada 10,000 user, dan setiap 10,000 user tu kita educate diorang buat jual beli tuan-tuan. Dia buat trading. Dia buat trading, dan saya nak based on $1 je. Saya dapat $1 je setiap satu orang. Setiap satu orang saya dapat $1 je sehari. Daripada trading fees yang dia bayar, saya dapat $1 tuan-tuan. So berapa saya punya pendapatan? Saya punya pendapatan lebih kurang $10,000 sehari. So ini adalah income passive kita yang paling besar. Okay, passive income daripada staking adalah untuk permulaan. Tapi bila dia punya kesinambungan dia adalah trading fees yang berlaku di dalam Binance. Dan bila berlaku trading volume yang sangat besar tuan-tuan, saya percaya sangat-sangat luar biasa dia punya income. So ini saya kira tu je tuan-tuan. Saya kira $1 satu orang. Saya ada 10,000, bagi saya $1. Okey, saya dapat commission daripada company $1 saja. So saya punya potential income sehari $10,000. Lebih kurang 40,000. Okey, itu sahaja. Okey, daripada hasil daripada staking kita buat trading. Kita ajar buat trading. So macam sekarang ni siapa yang ada USD, saya ajar dia bagaimana nak beli EVR apa semua. So boleh benda tu semua. So ini peluang, kita jangan lepaskan tuan-tuan. Okey, dan kita tengoklah potensi tuan-tuan, potensi EVR tadi. So siapa-siapa yang belum beli, belum simpan sikit pun, cepat ambil, rebut peluang ni tuan-tuan, sebab kita tak tahu, kita tak nampak masa depan tuan-tuan. Okey, kalau kita boleh ubah masa depan, kita boleh undur masa. Kita dah pergi ke tahun 2009, kita beli banyak-banyak Bitcoin, lepas tu kita pergi tahun ni kaya gila, bilion dah kita, billionaire lah, tapi kita tak boleh nak buat benda tu semua. So ini adalah potensi. Kita tengok April 0.08, so Jun dia pergi ke 0.037. So kita target dia naik 10% pun dah kaya dah tuan-tuan, kalau siapa-siapa yang ambil peluang lah. Okey, siapa-siapa yang ambil peluang, siapa-siapa yang ambil peluang, beli je sikit-sikit. So kurang-kurangnya ada 1,000 lah. 1,000 sekarang baru $40. Okey, kalau 10,000 $400. So boleh. Jangan tunggu lagi, ambil peluang, sebab kita tak tahu dekat sini. Kita kena cuba. Sesuatu benda yang baru kita kena cuba. Okey? Dan apa yang penting, kita kena tekan button start tuan-tuan. Tekan button start kita tu. Buka, okey. Saya nak buat, tolong guide saya, bagi tahu, okey. Bagi tahu introducer, tolong guide saya. Ajar saya A to Z. Saya nak bermula dekat sini. So kita kerja sama-sama, kita guide sama-sama untuk kita dapat benefit. So dekat sini kita ada promotion lagi untuk siapa-siapa yang staking $10,000. Okey, dalam satu kontrak dia akan dapat tiket lucky draw tuan-tuan, tiket lucky draw yang boleh menang kereta brand new. Yang bernilai $60,000. Dia boleh menang. Bayangkan tuan-tuan, tuan simpan, tuan dapat benefit 5% sebulan dan tuan berpeluang menang
Kereta. Macam SSPN, kita simpan SSPN CJ Simpanan Nasional tu, dan kita boleh peluang menang 1 juta. Yang baru-baru ni umur 17 tahun. Rezeki tuan-tuan kita tak tahu. Okey. Kalau kita simpan $5,000 tuan-tuan, kita boleh peluang untuk menangi kereta yang bernilai $25,000. Itu Cortez Honda. Kita bawa balik. Kereta baru, kita start kereta baru, kita bawa balik tuan-tuan. Okey. So mana tahu, okey, rezeki kita ada kat situ. Alright. So ini extra info. Okay, extra info yang saya nak sharing dengan tuan-tuan. Extra info ini kepada siapa-siapa yang pernah dengar ataupun tahu pasal Kenanga Investment Bank ni, tuan-tuan boleh tengok. Tuan-tuan boleh search dekat Google Kenanga Investment Bank, apa yang dia buat, apa yang dia nampak dalam dunia crypto exchange ni. Bayangkan tuan-tuan nampak dia beli share, iaitu Kenanga Investment Bank beli tokenize satu cryptocurrency yang ada lesen, tiga currency yang ada lesen tadi, dan involve dalam crypto exchange tuan-tuan. Satu big company, Kenanga Investment Bank Berhad, okay, involve. So kita sebagai orang biasa yang baru tahu ni sangat-sangat rugi kalau kita tak involve. Sangat-sangat rugi saya cakap. Sangat-sangat rugi kita tak involve dalam dunia crypto exchange ni. Tempat pertukaran. Okay. Dan kita tengok lagi extra info, sebab ada banyak extra info saya tak sempat nak update lagi. So ni antaranya China, YTL, Sunway, involve dalam dunia bank digital tuan-tuan. Berebut-rebut sekarang ni kalau tuan-tuan follow Facebook apa semua, cerita pasal bank digital, lesen bank digital ni sangat hangat. Lebih 29 company yang apply dalam dunia dengan bank negara untuk dapatkan lesen bank digital ni. So bayangkan tuan-tuan tengok Petronas pun daripada minyak, lepas tu dia develop Settle, application Settle yang pakai digital tu, top up, isi minyak, tak payah pergi counter, tunjuk nombor tu terus. Sekarang dia nak pergi ke arah bank digital. Bank digital ni lagi dahsyat. So kita tengok news-news yang kerajaan pun akan menggunakan fully cash, fully cashless, dalam digital, my digital support untuk dunia digital ni. Dan sekarang apa yang kita perlu adalah kita stake, kita earn. So kita akan enjoy crypto sama-sama, okey. Enjoy crypto sama-sama, dan kita bergerak secara kumpulan tuan-tuan. Kita bergerak sama-sama dengan staking community. Saya perlukan tuan-tuan semua yang ada dalam ini, yang ada lebih kurang 66 orang ni, untuk sama-sama dengan saya. Okey, dan berita baik untuk siapa-siapa yang aktif dengan saya semua, dengan tim-tim saya semua, tim belakang. So kita akan buka kita punya company, okey, kita punya office. Okey, staking ni bagi tahun 2022 kalau tak ada apa-apa halangan kita akan buka. So kita akan buka office dekat mana tuan-tuan? Kita akan buka di Song Raja Exchange tuan-tuan. So ini adalah bangunan yang mengumpulkan exchange di dalam dunia. So kita nak ada kita punya community dekat sini. Okey tuan-tuan, so kita layan dulu kita punya untuk leader-leader, untuk tulang-tulang belakang yang betul-betul nak fokus dekat sini, so kena buat kerja daripada sekarang. Okay. So inilah. So tuan-tuan kena ambil peluang ni tuan-tuan. So sekarang masa kita untuk kembangkan ataupun tambah kita punya aset kita yang kita dah korek tadi. So kita kena buat. Okay. Alright. So itu saja perkongsian daripada saya tuan-tuan. Okay. Apa yang kita perlu buat sekarang, kita kena start. So kita kena sama-sama, let's join us together. So kita kena fahamkan. Okay. Kita kena kerja sama-sama. Together we are strong. So we are on the right track. Betul? The right track and the right time. Okay, sebab orang sekarang duduk di rumah. Okay, duduk di rumah, apa yang kita perlu buat? Kita bawa dia. Kita bawa dia pergi ke Zoom meeting. Tapi sebelum itu, tuan-tuan kena fahami, okay, fahami dulu serba sedikit apa yang saya dah kongsi kepada malam ini untuk jemput dia orang. At least tuan-tuan share dengan dia, ada satu peluang. So kita cerita serba sedikit tentang digital, pasal cryptocurrency. So tuan-tuan sebagai leaders kena ada knowledge, ada ilmu tentang ni. Tanya Pak Cik Google, tengok dekat YouTube, mudah saja. Okey, dan apa yang kita boleh buat sekarang tuan-tuan, so kalau contoh tuan ada prospek apa semua, tuan-tuan boleh buat sesi online, iaitu Zoom one to one. So tuan-tuan set dengan tuan-tuan punya leader, okey, saya ada satu prospek, dia berminat nak dengar. So tuan-tuan buat satu sesi untuk tuan dan
3 orang. Contoh macam saya buatlah, saya dengan prospek saya punya leader dan prospek dia. So saya akan buat satu meeting dan saya akan buat one to one. So tanpa, sebab kita buat untuk ramai-ramai seperti hari ini, kita akan buat 2 kali seminggu ataupun 3 kali seminggu. Okey, so itu saja perkongsian daripada saya. So saya harap tuan-tuan boleh dapat sesuatu, dapat benefit pada majlis ilmu kita pada malam ini. So tuan-tuan, harapan saya, sebab saya punya visi dan misi tuan-tuan. Okey, visi dan misi saya nak membimbing sekurang-kurangnya 10,000 orang, okey, yang celik pasal crypto exchange ni dan menjana pendapatan sekurang-kurangnya RM10,000 dalam tempoh sebulan, dalam tempoh 5 tahun dari sekarang ni tuan-tuan. Okey, saya tak nak janjikan setahun tuan-tuan boleh jadi sukses, tapi saya nak untuk akan datang tuan-tuan ada career dekat sini dan tuan-tuan ada passive income. Walaupun tuan-tuan tak buat apa-apa, tapi bila tuan-tuan buat kerja sampai dari sekarang, tuan akan dapat benefit selama-lamanya. Okey. So itu saja. So kita jumpa lagi di sesi yang akan datang. So saya kongsikan balik, saya serahkan balik saya punya pentas pada malam ini kepada kita punya MC. Okey, Mr. Syaril, ada tak Mr. Syaril? Ada. Okey, alright. So sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Fire when the storm hits you. That's it, Brian? Yes.